Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas suatu anugerah untuk hidup di bulan Ramadan dan melalui kehidupan beribadah di bulan Ramadan. Salah satu daripada tujuan Allah cipta kita yang kita sudah sedia faham. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah. Bulan ibadah. Kemuncak ibadah. Kata ulama, bulan Ramadan ini dinamakan bulan ibadah kerana berhimpun beberapa kefarduan yang tidak berhimpun kefarduan pada bulan-bulan yang lain. Bulan ni berhimpun kefarduan apa? Pertama, solat. Solat fardu tu macam biasa ya. Yang kedua, fardu puasa. Yang ketiga, fardu zakat, fitrah. Satu bulan ni berhimpun kefarduan-kefarduan yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atas kita, wajibkan ke atas kita. Yang kedua, kata ulama, kenapa bulan Ramadan ni bulan ibadah? Kerana tidak ada satu solat yang boleh dilakukan kecuali hanya bulan Ramadan. Walaupun dianya sunat, solat tarawih. Tak ada bulan lain. Ke pernah solat tarawih bulan lain? Tak pernah ya? Sekali tak pernah. Sebab tak ada, tak boleh. Kemudian yang ketiga, kata ulama, kenapa bulan Ramadan ni bulan ibadah? Kerana bulan Ramadan ni meletakkan kita dalam satu tempoh ibadah yang paling lama, yang tidak berlaku pada ibadah-ibadah lain. Boleh perasan ya? Iaitu puasa. Itu yang kadang-kadang kita tanya soalan, siapa pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Tak berhenti solat, maknanya tak berhenti. Tak berhenti makan, tak berhenti apa semua. Tak pernah. Zikir 12 jam tak berhenti, tak pernah. Tapi bila mana kita puasa, 12 jam tak berhenti ibadah. Sama ada kita solat pun dalam keadaan berpuasa. Sama ada di luar solat pun kita puasa. Kita tidur pun kita puasa. Kita bercakap pun kita puasa. Kalau solat bercakap, habislah. Kalau baca Quran, bercakap, habislah. Tapi puasa ni bercakap pun, tidur pun, berjalan pun, duduk pun, semua dalam keadaan ibadah. Itulah kemuncak ibadah Allah letakkan diri kita. Yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Baik, insyaAllah untuk pagi ini, kita teruskan lagi ya kitab Al-Qaulul Maqbul Fima Tatawassalu Ilaihi Al-Uqud, karangan Sayyidi Ahmad Al-Mustafa Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Untuk pagi ini muka surat berapa kita ya? 37. Muka surat 37. Sifat basar, iaitu melihat ataupun dan sama sifat mendengar. Tapi ditulis di situ sifat basar penglihatan, sifat sama pendengaran. Kerana apa? Kerana kalau kita nisbahkan pada diri kita, kita melihat dengan penglihatan dan kita mendengar dengan pendengaran. Boleh ya? Jangan cakap melihat dengan mata. Tapi bahasa mudahnya melihat dengan mata. Betul ya? Bahasa mudah. Bahasa yang sebenar-benarnya melihat dengan penglihatan yang ada pada mata. Kerana ada orang ada mata tak boleh melihat sebab buta. Ada orang ada telinga tapi tak boleh mendengar. Kerana apa? Kerana tidak ada pendengaran, namanya peka. Sebab tu diterjemah di situ, basar, penglihatan, sama pendengaran. Maka Allah melihat dengan penglihatannya dan mendengar dengan pendengaran, sifat pendengaran yang ada padanya. Bukan dengan telinga. Okey ya? Lepas tu kalau kita belajar kitab-kitab lama, Allah tu melihat. Ditulis awal-awal oleh ulama, Allah melihat tapi bukan dengan mata, Allah mendengar tetapi bukan dengan telinga. Nanti orang pelik. Kenapa orang pelik? Mana boleh melihat tanpa mata? Sebab sebenarnya dia tak faham bahawa dia sendiri pun melihat bukan dengan mata pun. Dia melihat dengan penglihatan yang ada pada mata. Buktinya dalam kehidupan kita ada orang yang tidak ada penglihatan. Tapi masih ada mata. Tapi tak boleh melihat. Tak boleh. Kerana apa? Buta. Kenapa buta? Tak ada penglihatan. Ada orang masih ada telinga, tapi tak boleh mendengar. Kerana apa? Tak ada pendengaran. Akhir sekali kita nama dia pekak. Okay, ya? Sebab apa dia pekak? Bukan tak ada telinga, tapi tak ada pendengaran. Boleh? Kau nak tanya lagi soalan? Bercakap dengan apa? Percakapan yang ada pada mulut. Bukan dengan mulut ya. Sebab ada orang ada mulut tapi bisu. Sebab tak ada percakapan. Ada orang ada kaki tapi tak boleh berjalan. Sebab berjalan bukan dengan kaki tau. Berjalan dengan okeylah.
Jawablah dulu sebelum kita belajar kan. Tapi nak bagi tahunya ni benda-benda yang kita kena faham secara mudah, secara ringkas. Okey, baik kita baca di sini. Qala al-Imam Sayyidi Ahmad Al-Mustafa Al-Alawi rahimahullahu taala, kama yajibu alaihi an ya'tarifa, kama sebagaimana yajibu alaihi wajib ke atasnya, iaitu ke atas setiap orang mukallaf, kita semua, an ya'tarifa untuk dia iktiraf, mengiktiraf. Apa makna mengiktiraf di sini? Pertama dia beriman dan mengakui lahu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini kembali kepada Allah. Kalau kita belajar, hu tu adalah dhamir. Apa makna dhamir? Kata ganti nama. Kata ganti nama ni, kata ganti nama diri yang ketiga. Hu, dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita beriman dan wajib kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala bil basar, iaitu bersifat dengan sifat basar, dengan sifat penglihatan. Allazi huwa, yang mana ianya ibaratun, ia suatu ibarat, suatu penjelasan, an sifati tujibu limausifiha, penjelasan tentang suatu sifat yang mewajibkan bagi yang disifati dengannya itu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat basar, maka yang mewajibkan dengan sifat itu apa dia? Ayyattadhiha lahu kullu mawjud haitsu ma kana, dengan sifat penglihatan itu terjelas baginya setiap perkara yang wujud. Dia terjemah ini terjelas. Maknanya apa? Dengan sifat basar itu, maka semua terang bagi Allah. Nampak jelas bagi Allah. Haitsu ma kana, walau bagaimanapun ia. Kita ni lihat juga. Boleh melihat. Tapi ada benda yang kita boleh melihat dengan jelas, ada benda boleh kita melihat tapi tak jelas. Tapi bagi Allah, semua yang Allah lihat, dalam keadaan apa sekalipun benda itu, macam kita cerita sebelum daripada ini, debu-debu yang berterbangan. Kita nampak tak debu ni sekali? Nampak tak ni? Rasa tak nampak ni sekali? Tapi Allah, semua debu-debu tu dia nampak. Tak ada satu benda pun yang tak nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai ya. Illal aswat, kecuali suara. Fa innaha min muta'alliqatis sama', kerana suara ini, kita baca kat sinilah mudah. Kadang-kadang kalau saya baca kat atas tu, tuan-tuan tak nampak terjemahan kat bawah tu. Ini kerana suara itu adalah muta'alliqat, yang tertakluk kepada sifat pendengaran, iaitu sama'. Baik, Allah Ta'ala dia melihat segala-galanya, kecuali suara. Kerana suara tu bukan termasuk dalam bab melihat. Suara termasuk dalam bab mendengar. Sebab tu bila mana kita bicara sifat basar, sekali kita bicara sifat sama'. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa paling mudah, melihat dengan mata, lihat apa? Lihat segala apa yang kita, benda-benda ni. Kalau suara, boleh tengok tak suara? Suara mana boleh tengok? Suara kena dengar. Okay? Suara tu dengar. Yang lain daripada suara tu kita lihat. Ini yang dimaksudkan dalam teks ni. Kita sekarang ni duk baca teks. Ada kitab tak ni? Ada. Ada yang belum ada lagi ya? Kitab dah habis dah. Okey, tak apa. Apakah sama? Sama ialah, terjemah biasa ialah pendengaran. Wa huwa sifatun, dia adalah suatu sifat. Lazimatun, satu sifat yang melazimi. Lizatil bari, iaitu zat al-bari. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala al-bari. Dan salah satu daripada nama-nama Allah ialah al-bari. Kan cuba baca dia 99 tu. Baik. Kalau saya belajar dengan almarhum Tok Harundin dulu, salah satu daripada ayat-ayat yang menjadi ayat apa nak kata apa ya dalam bahasa lain ya? Ayat rawatan Islam. Banyak ayatnya dan salah satu susunannya ialah kita baca ya bari. Masa kita duduk merawat ni, kita sebut salah satunya ya bari. Wahai Tuhan yang mencipta manusia. Maka bila mana kita seru nama itu, biasanya nama itu dia boleh menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Okey ya? Dalam banyak-banyak ya Syafi yang selalu kita duk sebutkan. Wahai Tuhan yang Maha Penyembuh. Ya Syafi, Ya Kafi, seterusnya lah. Salah satunya Ya Bari.
Tapi di sini dia tak letak perkataan ya, disebut al-bari. Jadi sifat sama, sifat mendengar ni adalah merupakan satu sifat yang melazimi bagi zat Allah al-bari. Tujibu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat itu, alla yakhfahu syai'un, iaitu tiada yang tersembunyi sesuatu pun daripadanya, sama ada lintasan halus, hajisan kana, lintasan halus, au hasisa, ataupun suara yang tersembunyi, ataupun madah min madatil aswat, atau apa saja bentuk suara. Allah ni dia mendengar semua jenis suara. Ya, sama ada suara-suara itu lintasan halus yang ada dalam hati kita, atau yang tersembunyi di dalam jiwa kita, ataupun suara-suara itu dalam bentuk yang kasar yang boleh didengar sendiri pun, ataupun segala bentuk suara. Suara ni kan banyak kan? Salah satu suara apa? Suara hati. Okey ya? Pernah ada suara hati? Ya. Akhir-akhir ini aku hanya bersuara di hatiku. Tak pernah. Duduk suara-suara ya. Suara hati. Yang ni yang kalau insya-Allah kita akan bincang sekejap nanti yang bawah tu. Jadi yang ni kita bincang secara mudah begitu sahaja, tak perlu kita panjangkan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat basar, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat sama. Basar Allah, penglihatan Allah melihat segala-galanya. Ya, termasuklah sesuatu yang halus yang tidak mampu dicapai oleh apa sekalipun, Allah mampu melihatnya. Termasuklah debu-debu yang berterbangan, dan termasuklah kata setengah ulamanya, seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di dalam malam gelap yang gelita, itu pun Allah nampak. Seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam. Berjalan pula bila? Waktu malam yang gelap gelita, Allah nampak. Boleh. Yang kedua, Allah mendengar, dan segala-galanya Allah mendengar. Maka segala apa yang ada dalam lintasan-lintasan hati kita semua ni, dalam solat kita, di luar solat kita, dan sekarang ni pun ada yang bercakap tak dalam hati sekali? Ada ya? Mesti ada ni. Cakap apa ni? Sebab tu kalau duduk depan aulia, ulama-ulama dia ajar adab kepada kita. Iza kunta ma'al awliya fahfaz qalbak. Kalau kamu duduk dalam satu majlis tu majlis para awliya Allah, maka tolong jaga hati. Para awliya Allah ni, Allah bagi satu kebolehan, dia dengar suara hati kita. Ni dengar ni? Semua duduk bercakap ni. Kenalah tu ni. Dia dengar. Allah. Saya nak cerita pun dah banyak kali dah saya cerita kan. Kau nak cerita lagi sekali. Makna memang ada orang ni, dia dengar kalau kita cakap dalam hati. Cerita lagi sekali lah. Sebab bulan Ramadan ni kan. Satu kali saya makan satu talam dengan orang Arab. Asal di Hadramaut Yaman dulu. Yaman ni satu tempat namanya Tarim, Hadramaut. Disebut oleh ulama-ulama Madinatul Aulia, bandar para aulia. Kau nak jumpa aulia, pergilah. Sekarang pun masih ramai para aulia. Saya makan dalam talam. Ada orang Arab, dua orang ni, dia muda sikit lah. Saya nampak. Seorang pakcik tu sebelah saya ni. Biasa je pakai kain pelekat lusuh, baju lusuh. Serban pun pusing-pusing gitu. Tak nampak macam ulama. Saya pun makan. Atau orang Arab ni, wallahualam lah, nak cerita ni bulan Ramadan, dia barangkali dia makan lauk dulu kan. Jadi Arab yang dua orang depan tu, dia ambil lauk yang tengah-tengah ni. Sepatutnya kita makan ramai-ramai. Dia ambil tengah, dia letak depan dia. Saya pun tengok, saya pun ambil letak kat tengah. Sebab saya dengan pakcik tadi duduk makan nasi saja. Pakcik tadi pula, peliknya dia tak angkat pun kepala. Dia makan depan dia, makan depan dia. Dia tak tengok pun. Kita tengoklah, itu daging muntah. Saya pun ambil letak tengah. Bila saya ambil letak tengah, yang Arab dua orang lagi, dia ambil lagi letak kat depan dia. Letak depan dia. Jadi saya pun rasa nak ambil lagi sekali. Pakcik tu cuik saya. Dia cakap macam tu. Maknanya tak baguslah, biar bagi dia makan. Mungkin dia jangan-jangan sekali makankan contohnya. Tapi saya dalam hati tu saya cakap apa? Ni dalam hati ni. Saya kata qalilul adab. Tak ada adab. Dalam hati tu. Yalah tak ada adab lah. Kita ni kan
Ada, ni pak cik, takkan pak cik ni makan itu? Bila mana saya kata tak ada, pak cik tu pun cuik peha saya, dia tepuk peha saya. Saya pun tengok kat dia. Dia pun tunjuk kat hati saya. Dia tunjuk kat hati dia, ni hati ni. Tu hati tu. Dia kata, ada macam tu. Saya pun termenung sekejap. Saya kata, tadi aku cakap dengan mulut kan, aku cakap dengan hati. Tapi saya termenung kat, mana-mana ada kita nak kata kat orang kamu tak ada adab kan. Mesti kita pun jaga adab juga. Ya. Maka saya pun cakap, apa cerita? Saya kata, masa pun angkat tangan dua belah. Baik. Dia duduk sebelah ni. Waktu duduk makan tu kat jadi duduk fikir lah. Kenapa pakcik ni tahu ya? Mana ada orang ni tuan-tuan. Dia boleh dengar suara kita. Ni pakcik biasa. Kalau ulama-ulama habib-habib tu tak payah cerita lah. Yang tu banyak kali saya test dia orang. Kita kan murid nakal kan. Kadang-kadang kata, ya ke dia ni wali ni. Kita pun test lah dengan hati kita. Salah satunya, masa dia duduk mengajar, kita tanya soalan dengan hati. Kita panggil lah nama dia, Habib. Boleh jawab soalan ni tak? Kita jawab. Dalam hati ni, duduk sekejap aja dia pun jawab. Ada orang tanya soalan, kata dia. Dia jawab. Jadi, ada orang ni atas muka dunia begitu keadaan dia. Kenapa? Kerana dia dekat dengan Allah. Dia adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau manusia, saya cerita ni bukan apa. Kalau ada di kalangan manusia yang macam kita ni, manusia yang lemah, tiba-tiba boleh sampai ke tahap itu, dia punya telinga dia boleh mendengar suara hati kita, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicara ni bukan sekadar nak faham. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah faham sangat dah. Allah tu Maha mendengar. Ya. Setiap masa, setiap waktu, setiap ketika, ya. Mendengar suara yang kita sendiri pun boleh dengar. Allah dengar, ya. Yang suara yang kita tak boleh dengar pun, dia boleh mendengar antaranya lintasan-lintasan yang ada dalam hati kita. Sebab tu dalam solat tu tolong jaga betul-betul hati kita. Jangan sampai Allah nampak dan Allah mendengar ada suara yang selain daripada bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingati Allah. Okey, yang keseterusnya sifat kalam. Kalam ni ialah berkata-kata. Atau dalam bahasa Melayu terjemah firman-firman Allah. Ya, kata-kata Allah. Baik, wa yajibu alaihi aidan, sama seperti di atas juga, dan wajib ke atasnya juga, ke atas seorang mukallaf, ay ya'tarifa lahu, dia mengiktiraf atau beriman dan mengakui lahu baginya, bagi Allah, bersifat dengan bil kalam, bersifat dengan sifat kalam. Terjemah dia muka surat 38 tu. Apa makna kalam? Okey, baik. Di situ tu ada satu nota kaki yang kalau kita boleh baca sekejap sebelum kita baca yang seterusnya. Apa makna kalam? Dalam bahasa Melayu kita kata kata-kata ataupun firman Allah. Allah berfirman, Allah berkata-kata. Baik, menurut Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, ya, kitab Ruhul Ma'ani, kalam dalam bahasa Arab. Oleh kerana kalam tu berasal daripada bahasa Arab, sama ada bermaksud takallum, ya, at-takallum, berkata-kata, ataupun boleh juga bermaksud mutakallam bih, iaitu perkataan. Kalam dalam bahasa Arab ada dua maksud dari sudut bahasa. Oleh kerana dia adalah bahasa Arab. Boleh kita terjemah kalam itu dengan takallum, bercakap, berbicara, berkata-kata, berfirman. Ataupun kalam itu boleh juga kita terjemah mutakallam bihi, iaitu perkataan-perkataan. Apa? Kalimah-kalimah tu. Kalam tu. Satu perkataan pun boleh. Bercakap, berbicara, itu pun boleh. Itu makna kalam pada bahasa. Demikianlah di sisi Imam Asy'ari, sebagaimana disebut. Oleh itu, kalam yang ditetapkan bagi Allah ialah kalam nafsi. Yang mana dengan kalam tersebut, Tuhan berkata-kata dalam dirinya, iaitu takallum nafsi, sejak azali, yang menafikan bisu dan sukut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali berkata-kata dalam dirinya, dan bila mana Allah Taala berkata-kata itu, bila Allah mula berkata-kata, sejak azali lagi. Macam kita ni kan, cuba ingat, setakat mana ataupun bila kita ingat, kita ni boleh bercakap, bila? Umur berapa? Keluar tu dah bercakap terus dah? Tak. Umur berapa seingat tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh bercakap? Umur berapa? 2 tahun? 2 tahun ayah? Ya ke? Siapa cakap? Mak cakap. Kita pun tak ingat 2 tahun tu kan.
Mak kata dia ni, anak ni bagus ni. 1 tahun setengah dia dah bercakap dah ni. Maknanya apa? Lahir tu 2 tahun baru boleh bercakap. Lahir tu 1 tahun setengah baru boleh bercakap. Ada orang ni 6 tahun baru boleh bercakap. Betul? Ya ke? Ada. Dia bercakap tapi dia cakap apa? Tak betul tu. Pelet tu apa tu. Okey, tak apa. Nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya kita boleh bercakap tak? Boleh. Tapi kita makhluk. Ya, kita makhluk. Adakah kita sejak azali boleh bercakap? Tidak. Bila kita boleh bercakap? Ada permulaan boleh bercakap. Sebab tu yang kita kena ingat kalau bicara tentang tauhid ni, sesuatu yang ada permulaan akan ada pengakhiran. Bila kita boleh bercakap, umur 1 tahun, akan sampai satu masa kita tak akan boleh bercakap. Tu kena ingat tu. Sebab tu masa boleh bercakap ni lagi suka nak cakap. Tengoklah sampai satu masa tak ada benda kita boleh bercakap. Tapi Allah, sejak azali lagi Allah boleh bercakap. Baik, bila mana kita bicara tentang Allah ni boleh berkata-kata dan boleh berbicara, dalam bahasa Melayu kita yang lain boleh berfirman, maka ia menafikan Allah tu bisu. Dan dia juga menafikan Allah tu diam. Okey ya? Baik, ni sebenarnya saya tambah lagi huraian dia. Kita baca lagi di situ. Kemudian wahwa ibaratun an makna lazim li zatihi ta'ala yata'atta bihil ifsah. Apa makna kalam? Iaitu suatu makna yang lazim bagi zat Allah. Yang lazim, yang sedia ada, sentiasa ada pada zat Allah. Yang mana dengannya, dengan sifat kalam itu, dapatlah dizahirkan seluruh yang dikehendaki. Ya, dengan sifat kalam itu Allah menzahirkan segala apa yang Allah nak. Allah nak suruh manusia solat, maka Allah kata aqimus solat. Allah nak suruh manusia puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Segala kehendak-kehendak Allah itu Allah sampaikan melalui kalam-kalamnya. Betul ya? Sebab tu maknanya bila mana kita baca Quran, kita sedang berbicara dengan Allah. Allah nak apa pada kita, kita pun baca. Ya, supaya kita dapat memahami bicara Allah kepada kita. Sebab tu kalau bila mana baca Quran, kita kena baca betul-betul. Ya. Bimbang-bimbang, Allah tak cakap macam tu, kita baca macam lain. Kita cakap macam lain. Allah berfirman dengan baris di atas, contoh ni ya. Tapi kita baca baris bawah. Ni tadarus ni ya. Ni tolong baca. Saya selalu ingatkan untuk diri saya lah. Tadarus ni, kata akar yang paling asas, dia daripada tadarasa. Kadang-kadang darasa, tadarasa. Ya, tadarasu, tadarusan. Ni bahasa Arab lah, dipanggil ilmu saraf. Akar perkataannya darasa. Apa makna darasa? Belajar. Jadi tadarus ni sama-sama belajar. Masa kawan kita duk baca, kita dengar dia betul-betul. Ya. Kemudian kita belajar daripada dia. Masa kita baca, kawan kita kena dengar. Tapi dalam satu grup tadarus ni kena ada seorang yang pandai. Okey ya? Pandai apa? Pandai tajwid. Okey ya? Grup kita ni. Kalau kumpul 7 orang yang tak pandai, jangan. Kenapa? Tidak menepati tadarus. Sebab siapa yang nak tegur bacaan tu? Sebab tu kalau saya tanya, tuan-tuan, kadang-kadang saya tanya di tempat-tempat tertentu, kita tanya. Baca Quran mesti dengan tajwid. Wajib dengan tajwid. Dan tajwid ni, dia ada 2 cabang. Satu, ilmu tajwid yang wajib kita jaga semasa baca Quran. Satu lagi ilmu tajwid yang sunat. Ilmu tajwid yang wajib, pertamanya makhraj, yang keduanya sifat huruf, yang ketiganya tanda bacaan. Ni. Siapa yang salah 3 perkara ni, dia termasuk dalam lahnul jali. Salah yang nyata. Salah makhraj, salah sifat huruf, salah tanda bacaan. Lahnul jali. Hukumnya, setengah ulama mengatakan hukumnya, kalau salah sehingga merubah makna, hukumnya haram dan berdosa. Kalau baca dalam solat, khususnya surah Al-Fatihah, maka batal solat dia. Tapi ada tajwid bahagian yang kedua, hukumnya sunat, iaitu menyempurnakan bacaan. Pertama ialah hukum bacaan. Yang kedua, hukum mat. Yang ketiga, menyempurnakan sifat-sifat huruf. Yang ni kalau salah pun, makruh hukumnya. Yang kita bimbang yang pertama tadi. Lepas tu kadang-kadang saya cuba tanya, puan-puan, bukan nak suruh jawab, taklah juga. Tapi kalau tak boleh jawab, maknanya bacaan Quran kita mungkin tak sempurna, mungkin salah. Kalau saya tanya contoh lah, Makhraj ni masa baca Quran, secara umum, dibahagi berapa? Makhraj secara umum, dibahagi berapa? 5. Fardu kifayah, dah jawab, yang lain tak payah dah. 5.
Daripada 5 ni dipecah jadi berapa? 17. Okey ya? Kemudian contoh, salah satu makhrajnya makhraj halkum. Halkum bahagi berapa? 3. Pangkal halkum, tengah halkum, hujung halkum. Huruf halkum semuanya ada berapa? Ada 6. Nasib baiklah ketua muslimat jawab. Kan? Adalah. Lidah bahagi berapa masa baca Quran? Lidah bahagi berapa masa baca Quran? Dari sudut makhraj. 10. Masa baca Quran, gusi bahagi berapa? Gusi. Gusi gigi depan, gusi gigi atas. Gusi gigi gunting, minta maaf. Bahagi 2. Ada huruf rongga hidung. Ada berapa huruf rongga hidung? Ada 2. Rongga hidung ada berapa bahagian? Rongga hidung ada berapa bahagian? Tak payah termenung lah jawab. Ada berapa bahagian? Ada rongga hidung ada berapa bahagian? Tak payah tunjuk lah, cakap je lah. Ada berapa? Ada 2. 2 tu bukan rongga hidung, 2 tu lubang hidung. Rongga hidung ada 1 bahagian. Langit-langit ada berapa bahagian masa baca Quran? Langit-langit lembut, langit-langit keras. Ni. Tu tak tanya sifat lagi. Satu-satu huruf ada berapa sifat? 5. Ada huruf yang 6 sifat, ada huruf 7 sifat. Ni kena ingat ni. Ada huruf dinamakan huruf isti'la. Huruf isti'la ni kalau duduk dalam Quran kena baca tebal. Ada berapa jenis tebal dalam Quran? 5. Kemudian sudah, ustaz cakap apa ni? Saya tak pernah dengar ni. Sudah. Huruf paling kuat dalam Quran huruf apa? Huruf ta. Bukan huruf ta, huruf ta. Dia ada berapa sifat? Dia ada 6 sifat. Semua sifat tu sifat kuat. Huruf ta. Huruf paling lemah dalam Quran huruf apa? Kenapa? Ni maknanya lemah ni kita nak baca satu-satu. Sebab tu, minta maaf, saya cerita ni bukan apa. Saya nak cerita, macam ni. Macam ni lah. Sebab tu setahun sekali, tadarus. Belajar. Saya ingat dulu, saya bukan apa. Saya ingat cerita pasal Quran ni. Kalam Allah ni, kita cerita tajuk kalam Allah ni ya. Kalam Allah ni. Sebab tu salah satu ilmu tauhid dinamakan ilmu kalam. Kalam Allah ni lah perbahasan yang paling panjang. Tapi buku ni dia tak panjang sangat. Tapi perbahasan yang paling panjang. Bukan setakat dia menjadi perbahasan paling panjang. Ilmu kalam ni menjadi ilmu perdebatan yang sampai bila-bila tak habis. Karena kalam Allah. Itu baru nak baca. Bacaan Quran pula ada berapa tingkatan bacaan Quran? Yang sekarang ni duk baca ni, baca tingkatan apa ni? Ada berapa tingkatan bacaan? Ada 4 kan? Bacaan tahqiq, bacaan tadwir, bacaan hadar, bacaan tartil. Yang sekarang duk tadarus baca dengan mana? Hadar ke tartil? Tartil ya? Ya. Saya ingat saya dulu bukan apa. Saya dulu mengaji dengan seorang tu. Guru saya perempuan. Guru saya ni perempuan. Saya mengaji dengan dia. Tu seminggu. Seminggu. Huruf hamzah. Pangkal halkum. Ain. Pertengahan halkum. Zu. Hujung lidah. Zu. A'udhu. Lepas tu baca dengan dia, dia suruh baca tahqiq. 4 tahun saya mengaji, 15 juzuk. 4 tahun. Tahu baca tahqiq? Dia baca satu-satu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu cepat lagi tu. Dia baca satu-satu, sebiji-sebiji. Dia dengar sebiji-sebiji. Ni tak boleh ulang balik. Itu yang saya kata, balik-balik nak menangis cakap kat mak. Pegang macam ni, duduk balik rumah ni. Seminggu.
tu baru baca. Okey ya. Okey, lah tu sedikit peringatan, bukan saya saja nak masukkan, bicara tentang kalam Allah. Itu belum belajar faham. Baca pun kita masih terhege-hege. Nak faham? Belum lagi. Okey, baik. Allah, moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita lidah yang fasih. Tengok yang terbaru tu kan, adik apa? Asfar. Subhanallah. Memang Allah pilihlah dia. Ayah dia pun hebat. Allah pilihlah dia kan. Dia menang peringkat antarabangsa tu. Menangis Syekh tu. Tahu tak ni? Dia macam ni. Macam tak tahu apa ni. Tak adalah, okey lah. Kan ada seorang anak tu, Allah, saya tengok, kita pun rasa nak panggil, ya la haula wala. Kita dah umur 40, dah umur 50, dah umur, tuan-tuan, terhegeh-hegeh kita baca Quran. Dia umur belah-belah tahun, dia menang peringkat antarabangsa, depan kori-kori dunia. Kita nak jawab apa akhirat nanti? Depan Allah. Ni budak kecil ni, kalau Allah kata ni, budak kecil ni menang kori. Kita tak payahlah menang peringkat antarabangsa, menang peringkat Bukit Jelutong pun kira okey dah. Betul. Menang peringkat Shah Alam pun kira okey dah kita ni. Bukan peringkat Shah Alam, peringkat taman kita pun tak lepas. Kalau Allah tanya aku, bagi umur kepada kamu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun umur kamu, kamu masih terhegeh-hegeh baca Quran aku, kamu buat apa atas muka dunia ni? Nak jawab apa? Baca WhatsApp punya laju. Baca macam-macam, tuan-tuan baca Insta laju, baca paper dulu bunyalah laju, baca buku resmi bunyalah laju kan. Baca Quran terhegeh-hegeh 60 tahun, 70 tahun Allah bagi umur, tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Allah, moga-moga Allah ampunkan kita semua. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau tuan-tuan tanya saya pun sama lah. Sama kita. Saya ingat dulu saya belajar macam ni tadi, macam tadi, satu-satu sebiji ni. Saya rasa okey lah kan. Saya pergi ke Mesir, kita ni kori dah kan, kori. Pergi ke Mesir, jumpa seorang syekh, baca depan syekh. Syekh tu tanya, engkau baca apa ni? Baca Quran lah syekh. Engkau baca macam ni? Maknanya apa? Kita sebenarnya ni, kalau kita duduk depan kori-kori ni, tak berganjak. Ba pun tak entah ke mana. Ba pun tak tahu ke mana. Kalau saya tanya huruf ba, kat mana makhraj dia? Dua bibir mulut dirapat secara ringan. Bibir mulut bahagian apa? Bibir mulut ni bahagi berapa masa sebut huruf ba? Bahagi 3. Ni. Tepi bibir mulut, tengah bibir mulut dalam. Bibir mulut dalam huruf apa? Huruf fa. Fa. Tu bibir mulut dalam. Mim. Tu bibir mulut tengah. Mim. Dan ada huruf, dia ada 2 makhraj. Ada berapa huruf dalam Quran yang ada 2 makhraj? Ada berapa huruf dalam Quran ada 2 makhraj? Ada 4 huruf dalam Quran yang ada 2 makhraj. Jangan salah baca, dia kena serentak. Antaranya ialah huruf ya, waw, mim, nun. Huruf mim. Huruf mim ada 2 makhraj. Satunya 2 bibir mulut dirapat secara ringan, satu lagi rongga hidung. Lepas tu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 2 bibir mulut dirapat secara ringan, dalam masa yang sama ada rasa dengung sifat dalam rongga. Dengung ada 2, satu dengung hukum bacaan, satu lagi dengung sifat huruf. Ya, dengung ada berapa tahap tingkatan dia? Tingkatan dengung ada berapa? Jangan suka berdengung aja. Ada 5 tingkatan dengung. Minta maaf ya, saya cerita ni bukan apa ni, supaya semangat bulan Ramadan, bulan Quran. Bulan Ramadan ni kan bulan Quran. Semangat nak tadarus. Baca depan kawan-kawan, jangan malu. Salah kawan-kawan tegur kita. Dia salah, kita tegur. Jangan terasa pula. Saya dengar cerita, dia tu selalu tegur saya, Ustaz. Dia ingat dia pandai ke? Yalah, kalau dia tegur kita, dia pandai lah tu. Kita yang tak pandai sebab kena tegur. Lapang dada, ya Allah. Bagi tahu kat kawan-kawan, you tegurlah I. Apa pun I baca macam mana pun, you tegur. Ya, terima kasih banyak-banyak supaya I
Lepas mati nanti, Allah tak tanya dah soalan tu. Ni kalau kawan kita tanya pun tak lepas, malaikat tanya lepas. Wallah, kalau setakat tu nanti tak khatam tajuk kita ni. Baiklah, itu sedikit sentuh berkaitan dengan tu. Allah, sebab itulah kita jangan sekali-kali riak kalau kita baca Quran banyak sekalipun. Kenapa? Kerana itu baru baca. Baca tu pula ada berapa kiraat? 7 kiraat. Daripada 7 tu pecah 14. Itu kiraat. Lepas tu lepas kiraat, kena baca terjemah pula. Nak terjemah pula, kena belajar bahasa Arab pula. Rupa-rupanya kita ni jauh sangat dengan alim ulama'. Mereka sudah mendahului kita jauh. Sebab itulah kita ni ikut je lah ulama' cakap apa, kita ikut ulama' yang betul lah. Baik, seterusnya kita baca di sini. Iaitu, apa maknanya? Suatu makna lazim bagi zat Allah yang mana dengannya dapatlah dizahirkan seluruh yang dikehendaki. Dengan firman Allah itu, dengan kalam Allah itu, Allah zahirkan kepada kita melalui firman-firmannya apa yang Allah nak kepada kita. Yang mana setiap yang mendengarnya dapat memahaminya. Bila mana kita dengar, kita dapat faham. Walaupun benda-benda tidak bernyawa, iaitu jamadat, benda-benda yang tak bernyawa. Dia dalam bahasa Arab ni, kategori-kategori benda dibahagikan kepada 4. Pertama, hayawan, minta maaf, al-ins. Yang kedua, hayawan. Allahumma salli ala. Pertama, kategori manusia. Yang kedua, kategori haiwan. Tak ingat pula dah. Dia ada 4. Yang ketiga ni, ni jamadat. Apa makna jamadat? Benda-benda beku. Benda-benda kaku ni. Batu, meja. Maksudnya apa? Bila mana Allah berfirman, hebatnya kalam Allah, firman Allah itu boleh didengar oleh semua. Jamadat ni benar-benar. Sebab tu mereka ni memahami kalam Allah. Akhirnya mereka bertasbih kepada Allah. Yang susah nak faham, jin dengan manusia. Tapi boleh. Kadang-kadang dia boleh memahami dan sebagainya. Okey, selesai situ. Cuma takat tu dululah. Kemudian dia ada lagi perbahasan dalil-dalil. Boleh ya? Baik. Kemudian ada sedikit lagi. Walau kana minal jamadat wa annahu mughayirun lil huruf wal aswat. Yang mana ianya bukanlah dalam bentuk huruf dan suara. Yang ni yang menjadi perbahasan yang panjang. Tajuk ni ada lagi perbahasan ke depan. Kita rekahkan dulu. Baik. Salah satu daripada benda yang perkara yang susah sedikit, agak sukar kita nak faham. Allah tu berkata-kata, ya. Allah berfirman, ya. Tetapi kata-kata Allah, kalam Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kerana yang bersuara dan berhuruf itu kata-kata makhluk. Habis yang kita baca tu, kan ada suara. Ya. Kan kita dengar suara tu. Ya, kita baca tadi. Zalikal kitab. Dengar za. Dengar di. Dengar ka. Zalika. Ada huruf. Ada huruf. Ada baris. Ada baris. Ada titik. Tapi katanya kalam Allah itu tidak ada suara dan tidak ada huruf. Okey, maka di sini sedikit perbahasan. Cuma dia dah hurai kat bawah tu sikit. Maka kalam Allah ni, para alim ulama bahagi 2. Satu namanya kalam nafsi. Itu yang ditulis dalam buku kita, muka 38, nota kaki yang bawah tu. Kalam nafsi. Kalam yang ada pada diri Allah. Yang kita hurai sekejap tadi. Ni ringkas ni ya. Lepas ni, dia ada satu tajuk bagaimana kita belajar dalil-dalil memahami setiap yang kita sebut tadi. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada setengah kitab, dia hurai bab basar, bab sama, dia hurai panjang, selesai. Tapi dalam kitab ni cara dia suruh kita tahu dulu Allah bersifat dengan basar. Allah bersifat dengan sama. Apa makna sama? Mendengar. Bagaimana Allah mendengar? Semua suara-suara. Dalam keadaan apa sekalipun. Okey, selesai situ dulu. Allah berkata-kata, ya. Bagaimana kata-kata Allah? Sejak azali. Bagaimana kata-kata Allah? Menyebabkan Allah. Dengan kata-kata itu Allah menzahirkan untuk supaya manusia faham kehendak-kehendak Allah. Bagaimana kata-kata Allah? Dihurai sikit. Tidak bersuara dan tidak berhuruf. Takat tu dulu. Tapi lepas pada ni, bagaimana dalil perbahasannya? Ada ke depan nanti. Sabar ya. Sabar tu. Tak adalah. Memang sabar pun. Baik. Cuma sesebut selingkas. Kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Kalau saya belajar dengan guru saya dulu, dia buat gini. Dipanggil apa? Analogi ke apa? Satu gambaran. Contoh. Satu hari, kita nak pergi kursus, kata dia. Contoh. Kita nak pergi kursus. Kita pun dah lewat.
Bila mana lewat, kita bergegah keluar daripada rumah, ya, start enjin kereta, hidupkan enjin, okey, bawa kereta tu. Laju ni. Tiba-tiba tengok ada polis kat depan. Roadblock kat depan. Okay, ya? Pernah tak macam tu? Ada polis kat depan. Bila mana ada polis kat depan, kita pun berhenti. Apa kita ingat yang pertama sekali? Dompet. Nak tengok lesen. Mana dompet? Tengok, dompetnya tak bawa, tertinggal. Ni analogi ni, dia tertinggal. Sudah. Kita tengok kat depan tu pula, polis duduk minta lesen. Sudah. Dompet tertinggal. Dalam tu apa? Kad pengenalannya, apa semuanya, lesennya, apa semua. Kemudian, tengok pula, nak pusing balik ni. Nak pusing balik. Sebab tertinggal dompet. Nak pergi kursus. Mesti tak orang nak daftar, nak tengok kad pengenalan apa semua sekali, rekod-rekod semua sekali. Nak pusing balik tak boleh. Jam dah. Kiri kanan jam. Tak boleh nak pusing. Sudah. Polis ada kat depan. Nak pusing balik tak boleh dah. Jam dah. Ya. Dia kadang-kadang, kalau macam highway, tu tak faham lah. Nak pusing bukan boleh pusing kat situ. Kena pergi U-turn kat depan tu. Nak U-turn kat depan, mesti tempuh polis tu. Tengok minyak. Kurang sikit lagi minyak. Merah dah minyak. Boleh faham ni? Pertama, polis ada kat depan. Yang kedua, nak pergi kursus. Beg tak bawa. Yang ketiganya, jam. Yang keempatnya, minyak tak ada. Pernah berlaku ke ni? Macam pernah aja ni. Tak pernah ya? Okey. Kemudian, pada ketika itu, diri dalam kita mula berbicara. Apakah bicaranya? Antaranya, dia mula datang dalam hati itu segala bimbang. Kebimbangan. Datang dalam hati bimbang. Bimbang kena saman. Bimbang tak boleh masuk kursus sebab dokumen-dokumen yang penting ni kad pengenalan tak bawa. Apa lagi? Bimbang nak pusing balik, takut tak sempat sampai, minyak dah habis. Bimbang kalau boleh pusing balik pun nak datang balik, tak boleh dah sebab jam. Bimbang, segala macam-macam bimbang ni. Bimbang kena marah. Ya, mana kat bos saya? Bos suruh masuk kursus. Bimbang kena buang kerja. Bimbang kena potong. Semua bimbang tu. Kalau ditulis dalam kertas, berapa helai kertas kebimbangan tulisan itu. Okey. Tapi sebelum tulis tu, macam-macam dalam hati tu, ada suara tak? Ada huruf tak? Kita duduk cakap dalam hati kita tu, dalam diri kita tu, ada huruf tak? Tak. Ada suara tak? Tak. Tapi kalau yang tu tadi, kalau kita luahkan balik, tulis dalam satu, agak-agak dapat sebuah buku. Ya, pada suatu hari aku keluar daripada rumah tergesa-gesa untuk pergi satu kursus. Kursus tu berlaku di tempat sekian-sekian. Tiba-tiba aku terpaksa berhenti di tengah jalan kerana ada roadblock. Tulis semua sekali. Boleh. Tapi nak cakap yang tak ada suara, tak ada huruf tadi, duduk dalam kereta termenung, tengok minyak kereta dah tak ada, tengok belakang jam, kemudian depan tu polis, kemudian nak pergi kursus pula dah lewat, kemudian tertinggal itu, tertinggal ini, macam-macam dalam ni, dia panggil kalam nafsi. Kalam yang ada dalam diri kita, bicara-bicara yang tak ada suara, tak ada huruf. Okey. Itulah kalam Allah yang sejak azali. Ni analogi sebuah, kata setengah ulama untuk mudah faham. Walaupun bukan hakikatnya begitu, tapi itulah. Jadi itu yang dimaksudkan kalam Allah yang tidak ada suara, kalam Allah yang tidak ada huruf. Baik. Yang kita baca sekarang ni, ada suara, ada huruf. Itu namanya kalam lafzi. Kalam lafzi. Iaitu Allah SWT berfirman kepada malaikat, sebagaimana yang kita belajar tadi, tidak ada huruf, tidak ada suara. Dan Allah fahamkan kepada malaikat itu, dan setelah malaikat faham, maka malaikat datang kepada junjungan baginda Nabi, ya, ataupun setelah Allah panggil malaikat, maka Allah SWT berfirman kepada malaikat tanpa huruf, tanpa suara. Tapi malaikat itu faham. Alah, beginilah, tuan-tuan pernah bercakap dengan orang bisu? Pernah tak bercakap dengan orang bisu? Ya. Saya dulu ada tok saudara, saya bisu. Ya, dia duduk sekali dengan mak saya. Dia ni bagus. Tiap kali dia nak pergi, hari-hari minggu, dia pergi ke pasar. Bila mana dia pergi ke pasar, dia mesti tanya saya dengan adik-adik lain, dia tanya.
dia ni nak pergi pasar. Lepas tu dia kata, faham tak? Saya faham. Lepas tu mak saya tanya, Pak Su tu dia cakap apa tadi? Dia tanya nak makan ketam ke tak? Tak ada suara, tak ada huruf. Tapi kita faham, mak kita tanya kita. Kita pun terjemahlah pada mak kita. Pak Su tu nak cakap apa? Ya, dia kata dia nak pergi pasar, pagi-pagi makan minggu. Kemudian dia tanya nak makan ketam. Boleh faham analogi, boleh faham. Itulah yang sekarang ni. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, tak apa suara, tak apa huruf. Tapi Allah bagi malaikat tu faham. Setelah malaikat faham, malaikat sampaikan kepada baginda Nabi. Maka Nabi faham. Oleh kerana Nabi itu adalah orang Arab. Maka Nabi pun memberitahu firman Allah yang didatangkan oleh malaikat itu kepada kita dengan bahasa Arab. Maka adalah tulisan-tulisan itu. Maka itulah Quran. Dia bukan makhluk. Tapi dakwat yang ditulis Quran itu, kertas yang menggunakan untuk menulis Quran, itu makhluk. Cakap tu dulu. Boleh? Tak pernah bercakap orang bisu ya. Tak, orang bisu sekarang ni saya pun tak pandai. Dia buang huruf tu kan. Dia, itu saya tak pandai. Tapi kalau orang bisu yang zaman-zaman dulu saya tahu. Okey ya. Allah. Sebenarnya kan ada benda ni dia mudah aja. Kalau Allah mudahkan kita. Lepas tu kadang-kadang macam mana nak mudah faham tentang Allah? Belajar dengan pewaris baginda Rasulullah. Lepas tu kadang-kadang kita bahas kitab berjela-jela, bahas kitab. Kadang-kadang orang duduk debat itu, debat ini, debat itu. Apa masalah lah you duduk debat-debat? Ya, kadang-kadang saya rasa risau. Yang ni debat bahawa dia kata dia kenal Allah. Pihak ni berdebat bahawa dia kata dia kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia tak berdebat dah. Orang kalau dia sudah kenal Allah, dia banyak diam. Orang kalau sudah kenal Allah, dia akan rasa dirinya terlalu jahil. Sebab tu dia banyak diam. Orang kalau banyak ilmu, dia akan diam juga. Kerana orang berilmu, dia tak cakap sebarangan. Kalau duduk buat apa? Buat YouTube, buat apa? TikTok, live semua sekali, duduk salahkan orang ni, sesakkan orang ni, kufurkan orang ni, bid'ahkan orang ni. Orang tu tak kenal Tuhan. Puan-puan tahu, antara nafsu ni dia ada 7. Antara nafsu yang Allah akan pilih dia jadi wali Allah. Dan Allah akan bagi dia karamah yang dinamakan nafsu mutmainnah. Ataupun nafsu, bukan. Mutmainnah itu nombor 4. Nombor 1 amarah, nombor 2 lawamah, nombor 3 mulhamah, nombor 4 mutmainnah. Nombor 5 radiyah, mardiyah. Nafsu mardiyah. Ataupun nafsu yang radiyah. Radiyah, mardiyah ni dua. Radiyah. Apa makna radiyah? Nafsu yang dia reda dengan apa sahaja. Sebab apa? Sebab dia tahu. Semua ni Allah susun. Semua ni Allah takdirkan. Semua ni Allah tetapkan. Maka seluruh perjalanan ini tidak ada satu waktu, satu tempat, satu kelipan mata, satu denyutan jantung. Semua dalam takdir Allah. Apa yang berlaku depan dia, dia tenang. Dia reda. Contohlah. Kita nak kata apa ya? Alah, dia baru beli kereta. Parking kat situ. Pergi masuk mall. Keluar-keluar tengok dah tak ada. Kena curi. Dia tak ada apa. Duk tunggu anak kahwin dah 10 tahun tak dapat anak. Lahir-lahir anak tiba-tiba mati. Ada. Kahwin 5 tahun tak ada anak. Baru je dapat anak. Keluar saja anak tu duduk seminggu mati. La haula wala quwwata illa billah. Dia redha. Dia tak cakap apa. Masa inilah Allah akan pilih dia, Allah akan redha semua kepada dia. Sebab kerana dia redha semua dengan Allah. Lepas tu orang yang cakap banyak menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, menyibukkan orang tu, menghina orang ni, menghina orang tu, membidah orang ni, membidah orang tu. Orang ni tak cukup kenal Tuhan. Dan tak cukup berilmu. Orang yang sudah berilmu, dia diam. Dia diam. Boleh ya? Allah. Sebenarnya nak bagi tahunya mudah sahaja dalam kehidupan kita ni. Saya nak baca yang terakhir ni, biar habis yang terakhir ni. Sebab akan datang, mulalah kita bicara tentang dalil. Membahaskan dalil. Yang kita bahas-bahas tadi, kita akan faham lagi dengan dalil.
Ya, dengan bukti-bukti yang itu. Itu muka surat 38. 38 yang terakhir. Sifat hayah. Sifat hidup. Wa amal hayah, ada pun sifat hidup. Di situ ada satu nota kaki itu angka 30. Iaitu sifat yang berada pada zat Allah yang mana dengan sifat tersebut dia bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Apakah sifat ma'ani? Yang kita belajar bermula pada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Nanti ke depan kita bahas secara detail. Baik. Fa innaha la takhfa nisbatuha lillahi ta'ala. Maka sifat hidup itu maka tiada tersembunyi lagi nisbahnya kepada Allah. Kerana ianya li'annaha syartun, kerana dia ni suatu syarat. Syarat apa? Fi sa'iril kamalat, bagi kesempurnaan yang lain. Apa maksud? Allah Ta'ala ni hidup. Sifat hidup ni lah yang menunjukkan kepada seluruh kesempurnaan Allah yang lain. Allah hidup, maka dia berkuasa. Allah hidup, maka dia mendengar. Allah hidup, maka dia melihat. Allah hidup, maka dia berkata-kata. Okey, boleh ya? Itu maksud yang nanti maksud di sini. Maka sebab tu salah satu daripada sifat yang utama ialah hidup. Barulah ada kehidupan. Kalau kita tu tak hidup, tidak ada kehidupan. Kalau saya ringkaskan pada tuan-tuan begini. Antara sifat-sifat utama, pertama ada. Ada. Kalau tak ada, tak cerita apa-apa. Setelah ada, hidup. Kalau ada tapi tak hidup, tak boleh. Jadi ini antara sifat utama. Pertama ada, okey ada. Yang kedua hidup tak? Hidup. Setelah ada dan hidup, maka ada kudrah, ada sama, ada basar, ada kalam, ada itu dan seluruhnya. Okey, itulah sifat yang antara yang secara ringkas yang kita baca. Ni ringkas lagi ni, tak detail ni. Ada 3 minit lagi. Ada soalan tak? Ada. Hari ini ni ringkas sangat ni ya. Ringkas, saya pun nampak tuan-tuan dan puan-puan biasa saja hari ni. Tenang ya, relax aja. Cuma masa tanya Quran tadi gelabah sikit. Okey. Tuan-tuan tolong, selagi mana umur yang ada ni, tolong selesai segera masalah tuan-tuan dengan Quran. Nanti Allah tanya. Cakap lancar. Makan selera kan. Tidur lena. Quran terhegeh-hegeh baca. Subhanallah. Umur dah 70. Allah akan tanya tahu. Umur yang Allah bagi ni Allah akan tanya. Kamu buat apa dulu? Aku bagi 70 tahun pada kamu. Sampai hari ni kamu baca Quran merangkak. Kamu buat apa? Sampai hari ni huruf ta pun kamu tak sebut betul kan? Ada orang ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf ta. Tapi huruf ta ni dia dalam kategori huruf kuat. Dia kuat, dia panggil huruf apa? Syiddah. Huruf syiddah. Lawan huruf syiddah ada berapa dalam Quran? Huruf kuat ada berapa dalam Quran? Masa baca Quran? Ada 8 huruf kuat. Okey. Huruf kuat ada 8. Lawan kepada huruf kuat ada huruf rakhawah, huruf lembut. Kena baca Quran ada huruf lembut. Ya. Antara huruf lembut, huruf dad, huruf lembut. Waladha, huruf lembut. Jangan baca waladha. Itu salah. Saya ada tulis satu buku 55 kesalahan bacaan Fatihah. 55. Dulu lah masa muda-muda dulu. Sekarang saya tak. Terus saya buat satu kursus di satu tempat. Imam tu cakap apa? Macam ni kau ustaz baca surah Fatihah. Macam ni lah. Saya sepanjang umur saya, yang saya tahu je surah Fatihah ni ada 7 aja. Ni kenapa salah sampai 55? Saya kata ayat memang 7, huruf ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim tu ada berapa huruf dah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Baru nak kira, tak aci lah. Ada 19 huruf. Maka saya hurai pada dia, saya kata, tuan, saya hurai
Sebiji-sebiji huruf tu. Huruf ba. Quran dengan ba. Huruf ba ni ada berapa sifat? Ada 6 sifat. Salah satunya dia ada sifat qalqalah. Huruf ba. Ada orang belajar qalqalah ni ada 3. Saya belajar ada 4. Okey, jadi dia nak bagi tahunya, bukan apa saya sebut ni, bukan. Ya. Saya ni yang boleh bercakap macam ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab dulu memang saya kena macam tu. Dulu saya belajar saya ikut makcik. Masa saya duduk di pondok tu, saya ingat 5 ke 6 orang makcik. Makcik tu masa saya tu masa darjah tingkatan 1. Makcik tu umur dah 70 dah. Saya rasa tak ada dah makcik-makcik tu semua. Betul lah ya? Logik akal lah ya? Sebab masa tu saya umur 13, duduk di pondok, makcik yang lalu depan pondok saya tu dah umur 60, 70. Hidup lagi ke agak-agak? Jadi saya ikut makcik tu dah duduk belakang. Saya seorang budak lelaki, seorang. Saya nak cerita ni bukan apa, pengalaman Quran. Ikut makcik. Tapi bila mana makcik tu sampai ke rumah guru saya tu saya panggil Mak Sujah. Maksu. Dia ni mengaji di Mekah dulu. Jadi bila saya ni budak, bila mana makcik tu duduk, makcik tu baca dulu. Jadi saya ni duduk buat apa? Dia bagi buku dia yang dia tulis kat Mekah dulu, huruf. Okey, malam ni tulis 1 huruf. Malam ni tulis 1 huruf. Tulis satu huruf tu maksud apa? Pertama tulis makhraj, yang kedua tulis sifat, yang kedua tulis kalau huruf ba, baca ba baris atas macam mana nak baca ba baris bawah macam mana. Sebab tu kalau huruf bawah dia kena sengih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baris depan kena muncung kan. Muslimun. Dia bunyi suara tu tepat. Kalau baris atas kena buka sikit mulut. Ma. Buka je bukan nganga. Bukan ya. Akhir sekali saya nak sebut ke tuan-tuan. Ni oleh kerana bulan ni bulan Quran. Tu saya sentuh sikit, bukan nak ceramah pasal Quran, tak adalah. Tapi sebab tu saya tak mengajar dah sekarang ni. Saya boring mengajar. Saya tak tahu kenapa. Dulu saya mengajar Quran lama, dekat 20 tahun. Lepas tu saya boring mengajar Quran sebab saya cakap benda sama. Betul ya, minta maaf ya, bukan baca Quran tu boring, mengajar Quran saya tak nak dah kalau orang suruh baca. Mengajar saya tak nak mengajar. Saya cakap dulu. Tapi antara benda yang saya paling ingat, baca Quran tuan-tuan kena betul-betul ada adab. Sebab kita sedang bercakap dengan Allah. Jadi guru saya pesan macam mana? Ada satu kali saya baca cepat. Dia kata, jangan baca cepat-cepat. Nak pergi ke mana? Kata dia, nak cepat-cepat ni. Kita ni kan duduk depan Allah. Ya, jangan kadu cepat-cepat apa tu nak pergi, jangan. Satu, yang kedua jangan cakap kasar dengan Allah. Contoh, dia bagi contoh. Contoh kita nak makan. Kita jumpa mak kita. Macam mana kita nak cakap? Mak, saya nak makan. Ya. Jangan cakap macam ni, kata dia. Mak, saya nak makan. Tu nak makan mak kan nak makan apa? Jadi sama juga kita baca Quran. Ya, jangan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Cuba kita cakap dengan orang macam tu. Nak ke mana? Saya kata, ada orang cakap gitu. Ni cakap laju ni. Tahun ni balik raya ke mana? Ni apa dia ni, dia bercakap ni. Gitulah ibarat. Ni guru saya cakap. Ni, ada orang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala sam'ihim. Ni apa benda? Ni apa ni? Apa masalah you ni? Jangan. Dah masak? Nak makan bila? Masak apa? Ada kau orang cakap gitu ya? Tapi kita itulah ibarat kita sedang baca Quran. Tak tahu ke mana kita. Lepas tu dia kata dia ajar saya, lepas tu dia tak lepas. Dia kata maksud takkan lepas awak ni. Lepas macam mana? Lepas satu, tak. Yang ni dulu. Sebab tu saya kata pengalaman saya ingat sampai sekarang, tu seminggu. Dah lah maksud. Saya cakap, tak boleh. Duduk tengah berjalan pun, pegang Quran. Orang tengok apa benda budak ni. Apa kena? Okeylah, setakat itulah ya, sedikit. Orang panggil apa? Kongsi pengalaman kehidupan bersama Al-Quran. Ya, dan jangan pernah lalui hidup ni satu hari tanpa Quran. Jangan pernah lalui hidup tuan-tuan satu hari tanpa baca Quran. Walaupun sedikit. Itu pesan mak saya. Mak saya ingat, ya, kalau mak meninggal, dia kata, jangan pernah lalui hidup ini satu hari
tanpa Quran. Bacalah paling-paling pun 5 ayat. Menunjukkan betapa kita setiap-tiap hari berinteraksi dengan Allah. Kilas. Yang selebihnya saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ni salah satu daripada masalah kita ialah hubungan kita sesama manusia yang tak lepas. Bulan Ramadan ni kita dengan Allah, Allah dah bebaskan kita. Tapi menjadi masalah kita dengan orang yang mungkin orang tu masih terasa dengan kita dan kita tak lepas. Jadi kalau saya mungkin tercakap sesuatu pada tuan-tuan, maka minta maaf sebanyak-banyaknya dan kita sama-sama memaafkan. Semoga Allah Ta'ala maafkan kita seluruhnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.